Kan kita baca surah Al-Adiyat, kan faham tak faham juga hafallah surah tu, kan baca surah-surah tadi ni. Allah buat perumpamaan yang banyak. Allah bersumpah demi masa, demi kuda yang berlari kencang, demi waktu duha, demi matahari, demi buah zaitun, demi buah tin dan bermacam-macam lagi. Tapi kita tak apa nak faham. Jadi kita tak boleh nak fikirlah. Tapi kalau kita boleh faham, tuan-tuan, ambil sari satu ayat sebelum nak main kerja, lepas mayang subuh tengok sikit Quran tafsir satu ayat pun jadilah. Kalau boleh istiqamah dengan melihat mafhum ayat yang kita bacakan, itu sudah pasti punya kebaikan yang begitu banyak. Mana yang pertama, memikirkan ayat-ayat yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tengok penciptaan di langit dan di bumi, kan? Tengok tu, tengok penciptaan gunung ganang yang hebat. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Kan? Tengok ni nak balik sekali musafir, ni cuti banyak hari, pakat-pakat nak balik kampung, tengok pemandangan. Saya pergi ke Felda Keratung melalui Lekas, tuan-tuan. Masuk sampai Seremban, nak pergi ke Nilai apa jam apa semua tu, tengok ya Allah, cantik bonti tepi highway. Duduk sat renung balik tengok pokok-pokok, tuan-tuan. Dia punya tepi highway tu pemandangan hutan semula jadi yang belum lagi ditoreh, belum lagi ditubang. Kan? Sangat cantik, sangat menenangkan. Maka tengok tu apa yang diajar oleh agama, berzikirlah subhanallah, kan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Buatlah video klip kat situ sekali, tuan-tuan. Pasal apa? Teringatlah lagu-lagu tu, kan? Tengok balik subhanallah, semua tu Allah Ta'ala yang punya, kan? Pergi pula air terjun cuti, tengok ya Allah, kan? Hebat. Pergi pula lautan, tengok tu ya Allah, laut cantiknya, laut hebatnya, kan? Piduk kutik ikan, ya Allah ya Rabbi, kan? Tak habis-habis ikan di lautan. Saya kadang-kadang sedih, tuan-tuan, bila pergi ke kawasan pantai-pantai, pergi ceramah di sana lautan, tengok Allah sedihnya. Orang tak main, tuan-tuan. Saya pergi Sebuyau baru-baru ni, minggu lepas pergi Sebuyau dalam misi dakwah di Sebuyau, di Sarawak. Sedih, tuan-tuan. Sebuyau ni tempat naiknya ikan terubuk yang paling besar di Sarawak. Tuan-tuan nak pergi makan ikan terubuk, yang semua ikan terubuk ada telur bulan 7 ni. Pakat-pakat pergi, tuan-tuan, memang sedap. Bakar tak payah buah apa, kunyit garam tak payah buah, memang sedap. Kan? Tapi nelayan dia, tuan-tuan, pergi tengok Allah, tuan-tuan. Masjid ada, surau ada. Malam maghrib Tok Imam Tok Bilal. Subuh Tok Imam pun tak main, Tok Bilal pun tak main. Nak jadi apa tu, tuan-tuan? Letih, tuan-tuan, tengok. Saya pergi Beladin, lalu Batang Lupar, buaya bujang senang duduk dalam sungai tu lah. Pergi ceramah, tuan-tuan, pergi program. Sampai pergi dalam masjid. Kami dalam 20 orang juga lah, pergilah sembahyang masjid. Tok Imam pun dah nampak kami dengan pakai kepiah putih apa semua ni, dia pun tak naik lah. Dia ada Tok Bilal dengan Tok Makmum saja, dengan Tok Bilal dengan Tok Imam saja. Dia suruh kita naik, kita pun naik. Rumah Tok Imam sebelah masjid. Pagar tu kembang dengan masjid. Kan? Kita bagi salam 2 rakaat sembahyang qasar, dia pun qasar juga. Kita jamak asar, dia pun jamak juga. Lagu mana tu, tuan-tuan? Tok Imam tu taraf Tok Imam. Subuh memang tak ada lah. Azan hanya maghrib isyak saja. Waktu lain tak ada, sibuk ke apa tak tahulah, tuan-tuan. Tu dakwah kena kuat lagi lah, kena banyak lagi, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan, bila tengok mereka nelayan pergi ambil kaut di lautan tu, ya Allah ya Rabbi, wak balik ni. Tu dia, tuan-tuan. Wak balik udang-udang galah ni, kalau di Sebuyau udang galah cukup besar. Besar-besar ni. Besar-besar ni baru RM25 sekilo. Kan? Tengok ya Allah mereka ni, kan? Jadi benda-benda begitu. Jadi kita sebutlah dalam ucapan-ucapan, kamu ambil nikmat Allah yang banyak, patut kamu ingat, fikirlah, tengok balik. Kamu duduk kaut di lautan tu segala macam banyak, tak habis-habis laut yang ada di pasir laut. Yang kedua, memikirkan nikmat pemberian Allah. Macam-macam nikmat yang kita nak ingat, nikmat besar, nikmat nasihat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, nikmat kaya sebelum miskin, nikmat lapang sebelum sempit, dan nikmat yang paling besar, nikmat hidup sebelum mati. Satu je. Khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambil masa hidup kamu, masa sakit, sihat kamu sebelum sakit. Rebut sungguh-sungguh. Garap sungguh-sungguh. Sebab kiamat tak lama dah. Kiamat ni tak lama dah. Tanda-tanda ada ni sangat hampir.
Bila wallahu alam, kita pun tak tahu. Wa khudh min hayatika li mautik. Masa hidup ambil sungguh-sungguh sebelum mati. Bila mati tak ada lah. Kan? Tengok Tan Sri almarhum Tan Sri Jarjis. Kaya tuan-tuan, kaya, memang kaya sungguh lah. Pergi rumah dia tu kira kaya lah. Tengok dia pun orang kampung pun cerita kaya, kaya sungguh. Kan? Alhamdulillah lah Allah bagi dia kaya. Syukurlah kita orang Melayu boleh kaya. Kan? Alhamdulillah. Dan dia 2 minggu sebelum nak jatuh kapal terbang helikopter tu, dia beritahu ke kawan dia, kata dia nak bangunkan tahfiz. Kan? Nak bangunkan tahfiz, minat sangat-sangat nak buat tahfiz, tapi tak buat lagi lah. Baru duk bercita-cita. Alhamdulillah adalah hajat tadi ni, tapi tak sempat buat. Kalau buat, masya-Allah. Kan? Ada satu hamba Allah, saya dilantik jadi penasihat tahfiz di Taman Selayang, Taman Jasa Utama dekat dam tu. Tuan-tuan, dia tahfiz tu anak yatim, fakir miskin dengan saudara baru. Tak ada siapalah. Tak ada kita punya, tak kena kayuran. Jadi satu hamba Allah duduk di kampung Gombak Indah dekat Bolton, Taman Bolton tu, Batu Cave. Dia ni nama Pak Ya. Pak Ya ni pencen tentera, dapat rezeki lebih, Allah bagi kat dia rezeki murah kat dia, buat macam-macam niaga. Dan dia pergi beli satu tanah di kawasan bukit belakang dam tu, ada bukit, dia beli, dia bangunkan bangunan. Dia buat tahfiz. Lepas tu dia serah pada kami untuk kita run. Setahun setengah tuan-tuan, tahfiz tu mula beroperasi, pelajar pun aku ada main, aku ada, sikit-sikit lah, dia ada 45 orang, dia meninggal dunia. Kan? Lalu dia duduk makan hasil lah. Dia makan hasil dalam kubur tu, dia makan pencen kubur. Duk makan hasil tu pasal selagi anak-anak kita, anak-anak tahfiz, anak yatim, fakir miskin, saudara baru ni yang duk belajar, duk mengaji, duk hafal Quran, duk mengaji, ada 2 sesi, 2 pengajian, satu tahfiz, satu pondok, nama tahfiz Al-Habbah. Taman Jasa Utama dekat dam. Jadi lagi mana orang duk jalan atas tanah, dia duk berlari, duk sembahyang jemaah, duk baca Quran, duk hafal hadis, duk hafal Quran, apa semua ni, lagi tu pahala mengalir masyuk dalam akaun saham kubur dia. Dia duk makan hasil lagi. Kan? Duk makan hasil, tenang dia, seronok. Saya tengok ramailah tuan-tuan yang orang senang-senang yang wakaf tanah, buat masjid. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, orang duk sembahyang jemaah atas tanah yang dia wakaf, tak ada apa. Nampak biasa-biasa aja, tapi dia makan hasil. Jenazah sedang makan hasil daripada apa yang dia buat selama ini, dia wakafkan. Jadi memikirkan nikmat pemberian Allah Taala yang begitu banyak, yang kita tak boleh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kita tak boleh fikir nikmat Allah yang begitu banyak. Yang ketiga, memikirkan pahala yang dijanjikan Allah. Kan? Kita beribadat nak ambil kira juga pahala. Sebab pahala-pahala ni lah nak buat makan nanti di padang mahsyar, nak makan dalam syurga nanti. Kan? Duit kita dah ada, kalau tak tukar jadi pahala, nothing, tak boleh buat apa. Duit ni sama-sama atas dunia, tak laku tuan-tuan. Tuan-tuan pakai duit Malaysia pergi negara Cina, tak laku. Kan? Tuan-tuan pergi Vietnam, pasar Bentan, tu boleh. Boleh beli dengan duit ringgit. Pergi Jakarta, boleh beli dengan duit ringgit. Pergi selatan Thailand, boleh beli duit ringgit. Lebih pada tu tak boleh. Dia tak mau terima, tambah duit duk tengah jatuh teruk lah ni. Kan? Duit jatuh sangat teruk, mata wang kita jatuh teruk tuan-tuan. Lagi-lagi dah tak apa nak laku duit kita ni. Kan? Jadi mata wang atas dunia pun tak boleh terima, sama-sama negara pun tak laku, apatah lagi di akhirat kelak, lagi-lagi dah tak laku. Jadi macam mana nak lakukan dia, tukar bagi jadi pahala. Buatlah ke mana pun, bagi jadi duit tu jadi pahala. Yang keempat, memikirkan siksaan hukuman Allah. Kan? Fikir juga nanti nak buat satu-satu benda ni, kan, nak terima rasuah, nak seleweng, nak putar alam, putar belit dan sebagainya ni, nak tengok boleh ke tidak ni, lepas ke tidak ni, kan kena seksa dengan Allah. Fikir dulu, fikir. Kan, nak buat sesuatu yang diharamkan Allah tu, fikir. Ingat, sebab azab Allah Taala tu sangat pedih. Kan, Nabi tengok seksa macam mana dalam neraka, orang pergi hentak kepala, pecah kepala, lepas tu elok balik kepala tadi, lepas tu hentak balik kepala, pecah pula. Tengok dalam neraka orang minum satu jenis minuman nama Hamim Cafe, kita buh situ. Kan? Buh kafe lah, orang suka kafe-kafe ni, kita buh Hamim Cafe. Apa dia Hamim ni tuan-tuan? Para ulama sebut Hamim ni apa dia? Air panas yang menggelegak dicampur dengan timah. Timah yang cairan timah yang menggelegak tu dicampur dengan nanah, dengan danuk, dengan darah, dengan kotoran-kotoran yang ada, bagi minum. Tak minum dahaga, minum terburai urat perut habis semua. Elok balik, minum lagi, dahaga, minum lagi. Macam itulah seterusnya. Makan buah berduri dan bermacam-macam lagi.
Itu seksa yang Nabi sebut. Nabi tengok, bukan Nabi dengar cerita orang dak. Nabi tengok dengan mata kepala sendiri. Nabi cerita pada kita, Nabi bimbang takut kita menjadi ahli neraka. Sebab Allah kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'aridtum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi terasa penderitaan Nabi ni, bimbang, duk rasa sampai tahap Nabi menginginkan keimanan dan keselamatan terhadap umatnya. Kan? Nabi fikir tentang umat dia. Kita fikir kita aja, tak fikir orang lain lah. Tak fikir apa yang berlaku di luar, apa yang sedang dibantai oleh musuh-musuh Islam terhadap umat Islam, yang berlaku di selatan Thailand, yang berlaku di Myanmar, yang terbaru beberapa bulan lepas tuan-tuan, dia kepung orang kampung, bolang rumah, lepas tu dia nak bakar, kemuncak dia akan cucur api, dia bakar. Sebelum tu dia buat apa tuan-tuan? Dia kerat kaki seorang, kerat tak ada bius, kerat, pam potong. Budak umur 7 hari baru lahir pun dia potong. Pakcik tua umur 70, 80 pun dia potong. Lepas tu dah meraung sakit, meraung. Dia cucuk, lempar petrol, gas, dia bubuh api, bakar belah, mati semua. Ini penderitaan yang sedang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Gerakan Islam dibantai, dicemuh di mana-mana termasuk di negara kita. Jadi sebab itu fikirkan juga tentang yang terakhir, memikirkan apa yang diredai dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikirlah, mudah-mudahan Allah taala akan berikan kekuatan dan kebaikan kepada kita insya-Allah, sebab berfikir sesaat lebih afdal daripada ibadat 1 tahun. Dan maknanya kita berfikir itu lebih baik. Orang yang ahli ilmi, orang alim itu lebih baik daripada ahli ibadah abid yang tidak punya ilmu, kan? Jadi orang alim nak sampai kepada tahap berfikir ni mestilah kena dengan cara kita sama-sama belajar, hadir ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal perbuatan kita sebagai amal yang soleh, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat sekalian, ada 2 pengumuman. Yang pertama ada kitab Lum'ah At-Tazkiyat, himpunan penyucian hati. Kitab ni dia panggil skim wakaf kitab, ada di belakang tu lah. Tuan-tuan dapat keterangan lanjut, tuan-tuan boleh dapatkan di sana nanti insya-Allah. Yang keduanya, saya nak umumkan juga untuk program tahfiz kebajikan dan dakwah yang saya run, yang saya lead atas nama NGO saya, Rahmat Care, Pertubuhan Rahmat untuk Semua. Yang macam-macam kita buat. Kita ada tahfiz, kita ada kebajikan, kita ada dakwah dan sebagainya, yang perlu sangat kepada dana daripada tuan-tuan semua sebagai membantu kerja-kerja dakwah yang kami buat. Saya turun Sabah, turun Sarawak, turun rata-rata untuk kerja-kerja agama ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang tuan-tuan bantu itu akan menjadi dikira amal yang saleh di sisi Allah, dan Allah Ta'ala akan permudahkan segala urusan untuk kita melepasi titian sirat ketika mana berada di padang mahsyar nanti insya-Allah. Dan Allah berkati rezeki kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan penyucian melalui sedekah jariah yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas sumbangan yang bakal diberikan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal itu sebagai amal yang saleh, yang makbul insya-Allah. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.